One Piece sudah pun bermula sejak dari Julai 1997. Maknanya kini sudah lebih 27 tahun cerita One Piece ini berjalan. Ada dalam kalangan kita yang membaca One Piece ini sejak kecil. Kini sudah berusia, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Dalam dunia One Piece pula sangat berbeza. Perjalanan Luffy dari seorang lanon biasa kepada maharaja di lautan hanya memakan masa lebih 2 tahun. Bahkan kalau kita tolak 2 tahun time skip yang dilalui Straw Hat Pirates, pengembaraan Luffy and the Gang hanyalah beberapa bulan. Aku pernah mempersoalkan kenapa perjalanan Straw Hats terlalu singkat, tidak seperti anime atau manga yang lain. Adakah benar ia pilihan yang telah ditetapkan oleh Oda atau dunia One Piece itu sendiri berbeza dari dunia kita? Masa dunia One Piece sebenarnya sangat lama, yang mana aku merasakan telah terjadinya satu fenomena lebih 800 tahun yang lalu, sewaktu Void Century in which berlakunya peralihan kutub atau lebih dipanggil sebagai pole shift. Yes, in this video aku akan membuktikan yang dunia One Piece telah pun diubah paksinya pada suatu ketika dahulu. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel Webro. Finally guys, setelah sekian lama, ini adalah another video special teori aku buat untuk korang. Dan video kali ni aku rasa lagi lain daripada yang biasa, sebab selalunya video-video teori aku dia berkaitan dengan sejarah ataupun Japanese punya literature. Tapi kali ni kita main sains dan juga geografi guys. Something yang Webro sendiri tak pernah pun fokuskan. Okay, so yeah, let's go. Let's proceed with this theory yang bertajuk pole shift theory. Okay, dalam bahasa Inggeris dia pole shift, dalam bahasa Melayunya perubahan paksi lah. Okay, perubahan paksi dalam dunia One Piece. Okay, mungkin korang pun tak faham apa aku cakap ni, jadi aku kena visualize dekat korang pakai bola ni. Okay, kalau dalam dunia kita, bumi, kita tahu bumi tu bergerak macam ni kan. Okay, kan? So bila dia bergerak macam ni, di situ berlakunya lah peralihan daripada siang ke malam. Okay, dan satu pusingan tu 24 jam. Okay, so dalam dunia One Piece juga aku visualize dekat sini Okay, so aku dah letak indicator kat sini Green tape adalah Grand Line. Okay, green tape yang hijau adalah Grand Line. Okay, and then yang hitam adalah Red Line. Okay, so yang hitam ni Red Line. Okay, so kita tahu dunia One Piece dia sedikit berbeza, yang dia ada kedua-dua Red Line dengan Grand Line ni. Okay, so kita tahu perjalanan lanon-lanon ni dekat Grand Line, betul tak? Okay, mula daripada Reverse Mountain, pusing balik sampailah ke Crossstar. Okay, the last island. Okay, so dunia One Piece dia berpusing mengikut arah Grand Line lah. Okay, mengikut arah Grand Line. Jadi teorinya apa? Pole shift teori ni mengatakan yang satu ketika dahulu, beratus-ratus tahun dahulu, dunia One Piece dia tak berpusing mengikut Grand Line. Sebaliknya dia berpusing mengikut Red Line. Okay, dia berpusing mengikut Red Line. Maknanya ada perubahan. Okay, dari segi paksinya, perubahan darjahnya 90 degree bertukar. Okay, so asalnya dulu lebih 800 tahun dahulu, teori ini mengatakan yang dunia One Piece berpusing mengikut Red Line. Okay, tapi sekarang ni dia dah mengikut Grand Line. Okay, itu aku bagi faham Alright, so kita pergi ke fizik sikit. Okay, kita ada centrifugal force ni. Mana marker Okay, this one. Right. So, formula dia macam ni. Force sama dengan mass, yang ini adalah angular velocity, distance from origin. Sebenarnya aku tak nak sentuh sangat benda teknikal ni, benda berat ni. Kalau korang tak faham. Okay, tapi just konklusinya daripada sini. Okay, bayangkan ini dunia One Piece dia berpusing Okay, dia berpusing kan. So kita ada berpusing. Okay, so bila tengah berpusing, hujung pun berpusing juga kan. Berpusing. Okay, so mengikut this formula,
kita dapat derive kat sini yang belah tengah ni dia punya centrifugal force lebih tinggi daripada belah hujung. Okey, so yang belah tengah ni force dia lebih tinggi daripada belah south pole, belah north pole dan juga south pole, kutub utara, kutub selatan. Okey, apa efek dia? Efek dia dalam dunia ni, belah tengah ni paras air lebih dalam daripada yang belah hujung. Okey, paras air kat sini lebih dalam. Right? So, kalau kita ikut teori tadi, asalnya dahulu red line adalah paras air yang dalam, betul tak? Okey, red line lebih dalam. Okey, green line belah-belah atas ni dengan belah-belah bawah ni dia tak berapa nak dalam lah. Okey, so bila paksi tu bertukar, makanya yang belah tengah ni pula akan jadi lebih dalam. So green line asalnya paras dia tak berapa nak dalam, air akan bertambah dekat belah-belah tengah ni. Okey, so belah green line ni. Okey, jadi pulau-pulau Grand Line pada suatu ketika dahulu yang berada dekat atas, berada dekat sini, sekarang pulau-pulau Grand Line tu dah ada dekat belah tengah, belah paras air laut yang lebih dalam. Okey, bila cakap pasal paras air laut ni, Oda dah mention beberapa kali pasal benda ni. Even dalam The Final Saga pun dia ada bagi tahu kan pasal paras air laut ni kan. Kan tadi aku cakap pulau-pulau dekat Grand Line sekarang ni lebih dalam daripada dulu kan. So, ada beberapa pulau dalam dunia One Piece yang menunjukkan benda ni. Contoh, Wano Country. Okey, kita tahu Wano Country asalnya beberapa ratus tahun yang dahulu, Old Wano Country berada di bahagian bawah, betul tak? Di bahagian bawah. Okey, lepas tu diorang naik atas dekat gunung tu, diorang buat Wano yang baru dekat situ. Asalnya border Wano dibuka nak memberitahu Wano berada di paras yang sama dengan pulau-pulau lain. Okey, sekarang dah lebih tinggi lah. Lepas tu kita ada Long Ring, Long Land Island, sama situasinya. And then kita ada Impel Down, penjara dekat bawah laut. Betul ke yang Impel Down ni memang penjara bawah laut? Ataupun pada asalnya dia tak berada dekat bawah laut, dia berada dekat darat. Tapi disebabkan paras air dah meningkat, dia menjadi penjara di bawah lautan. So aku berpendapat yang perubahan paksi ni start berlaku pada zaman Void Century dulu. Okey, waktu tu Red Line dekat tengah-tengah, tapi sekarang Grand Line dekat tengah-tengah. Okey, jadi aku nak menceritakan, aku nak memberikan beberapa hint, reference dalam One Piece yang mengatakan ataupun yang memberi hint yang perubahan paksi ni sememangnya berlaku. First, apa yang akan berlaku bila dunia mengalami perubahan paksi? Yang pertama, daya tarikan magnet dia akan agak bercelaru. Okey, magnetic field akan bercelaru. Now, kita refer kepada lagu yang boleh kata paling penting dalam One Piece adalah lagu Bin Sake. Lagu ni, Japanese speakers yang baca One Piece, mereka mengatakan yang lagu ni sangat-sangat penting sehingga kan memberi hint pasal harta One Piece sendiri. Okey, salah satu lirik yang ada dalam lagu ni, soranya wa oka kutori no uta. Dalam ni dia bagi tahu yang burung-burung macam hilang arah. Okey, bila daya tarikan magnet bercelaru, ini boleh menyebabkan birds lose their sense of direction. Hilang arah. Okey, sebab diorang ada sense of magnetism. Dalam One Piece, wujudnya South Birds. Benda ni ditunjukkan dalam chapter 230 dekat Arc Skypiea yang memberitahu burung ni dia punya muncung dia sentiasa akan menghala ke selatan. Okay, South Bird. Kemudian dalam chapter 644 dekat cover page menunjukkan yang South Bird ni dia dah ada anak-anak dia, ada West Bird dengan East Bird. Dan ini bukan cover request This is something yang Oda berniat untuk tunjukkan kepada readers yang mana burung ni ada South Bird yang menghala ke selatan, lepas tu ada lagi dua burung yang menghala 90 degree yang berbeza, sama ada East ataupun West. Okey, kalau perubahan paksi berlaku secara terus, secara direct, pastinya akan menggila lah dunia ni. Pastinya tak betul lah, pastinya dahsyat lah, akan bermacam-macam masalah berlaku lah kan dari segi weathernya apa. Jadi sebenarnya perubahan paksi ni, okey, kan red line ni tadi kan,
dia tak berlaku secara laju tau. Dia tak berlaku terus. Sebaliknya, sambil dia berpusing, dia slowly berubah direction. Slowly and slowly. Memakan masa yang lama sampailah ke dunia yang sekarang. Okey. Jadi, bila dia berubah dengan kadar yang perlahan, masa pun akan menjadi lebih lama. Kalau korang perasan, dunia One Piece lebih lama daripada dunia biasa. Even daripada dunia kita. Okay? Kita start baca One Piece daripada chapter 1997. Bukan kita lah, ada orang lah yang start baca daripada 1997. Sudah hampir 30 tahun cerita ini diceritakan, namun perjalanan Straw Hat Pirates hanya 2 tahun lebih. Itu pun campur time skip. Kalau tak campur time skip, hanya beberapa bulan. Kalau korang baca daripada awal, korang perasan dekat hari pertama, Luffy berlayar hari pertama, apa yang Luffy buat? Luffy kalahkan Alvida, Captain Morgan. Lepas tu dia dapat recruit Zoro, and the same time dia dapat team dengan Nami juga. Bayangkan dia buat semua tu dalam satu hari je. Satu lagi, Luffy kalahkan Enel seminggu lepas dia kalahkan Crocodile. Going Merry yang terbakar dekat Enies Lobby tu, yang kita sedih-sedih gila tu sampai semua lelaki menangis. Sebenarnya Merry hanya berlayar selama 40 hari. Tak lama pun. Robin, dia buat scene sedih gila. I want to leave Nikitai, sebab dia sedar ada nakama-nakama yang berada dekat samping dia. Dia cakap benda tu lepas 2 minggu baru join Straw Hats. And of course, Luffy bermula daripada seorang rookie pirate, now sudah pun menjadi Emperor of the Sea dalam beberapa bulan sahaja. Menunjukkan yang masa dekat dunia One Piece ni lebih lama, lebih perlahan daripada dunia kita. Okey, ini Endgame punya teori. Aku berpendapat yang dekat hujung nanti, siapa yang jumpa One Piece, dia akan terbalikkan balik faksi ni dekat tempat yang betul. Okey, maknanya Grand Line yang asalnya macam ni, dia akan bertukar balik ke tempat yang asal. Ingat tak apa yang Whitebeard cakap sebelum dia mati? 興味はねえが、あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。When someone finds the treasure, the world will turn upside down. Adakah ini sebenarnya satu literal, satu hint yang diberikan oleh Oda? Sesiapa saja yang menjumpai One Piece, dia akan membetulkan dunia ni di tempat yang asal. Dia akan terbalikkan balik. Apa yang akan terjadi bila faksi ni dia pergi ke original position balik? Okey, kita tahu ini Grand Line. Ini Grand Line, hijau ni Grand Line. Kan? Dalam dunia One Piece, Grand Line ni ditutupi oleh apa? Comeback, betul tak? Comeback. Okey. Kalau kita belajar dalam dunia biasa, belah tengah-tengah ni adalah equator. Dekat equator ni adalah kawasan yang tak ada angin. Okey, so dalam One Piece pun konsepnya sama. Comeback ni kawasan yang tak ada angin. So bila bertukar arah, okay, dia dah tidak lagi berada dekat equator, comeback ni akan hilang. Okey, comeback ni tidak akan terhasil. Alright. So bila comeback dah tak ada, so lautan akan bercampur balik. Di situnya lah terbentuknya All Blue. Dekat situlah Sanji akan jumpa balik dream dia. Okey. Sebab All Blue tidak dijumpai sampai sekarang. Sebab fenomena ni tak terjadi lagi sejak beratus tahun yang lalu. Apa benda yang paling penting juga bila perubahan faksi ni berlaku adalah water current punya flow. Okay. Arus akan terbalik daripada sebelum ni. Okay. Dia akan reverse. Kalau korang ingat waktu awal-awal One Piece dulu, Grand Line, kita ada Reverse Mountain. Kita bermula dekat Reverse Mountain. Kemudian setiap lanun akan berlayar sampailah ke penghujungnya, yang mana Gold Roger jumpa Lord Star. Betul tak? Lord Star, the final island. Padahal bukan Laugh Tale pun, tapi ni the final island lah, Lord Star ni. Lord Star dalam bahasa kanji Jepun bermaksud flow of water. Okey. Tadi aku cakap arus air ni dia reverse balik kan. Maknanya Lord Star Island bukan the final island. Sebaliknya dia adalah pulau yang pertama. Dan Reverse Mountain bukanlah pulau yang pertama.
sebaliknya dia adalah penamat. Dekat Reverse Mountain kita ada lighthouse. Lighthouse ni selalu kalau orang yang berlayar menunjukkan kepada ending dia lah, penghujung dia lah kan. So Lodestar. Okay. Kalau Laugh-Tale dulu kita ada Rough-Tale, betul tak? Sampailah Oda reveal dekat kita ataupun One Piece reveal dekat kita dekat filem Stampede. Sebenarnya ejaan dia adalah Laugh-Tale. Apa kata Oda buat benda yang sama untuk Lodestar, yang mana ejaan sebenarnya ataupun reference daripada perkataan ini adalah Road Start. Okay. Di sinilah permulaannya. Okay. So, kalau korang ingat dekat Sabaudi kan, kita ada saya padam yang ni Okay, kita ada pulau kat ujung ni, Rockstar. Okay, lepas tu kita ada ni macam sebelum New World. Okay, so si Shirley explain dekat kita, lanun-lanun ni dia akan berlayar mengikut path masing-masing untuk sampai ke penghujung. Kalau korang tengok map ni betul-betul, gambar rajah ni betul-betul nampak macam yang sebenarnya ini permulaan dia, yang mana ini pertebaran, betul tak? So this is the Lodestar, this is Road Start. Sini lah permulaan dia. Okay, now we go to the final part of the theory. Of course lah, selalu aku akan cakap pasal benda ni dekat mana Laugh-Tale. Okay, so tadi awal-awal aku ada cakapkan paras air laut ni dah lebih dalam daripada biasa. Jadi menunjukkan yang Laugh-Tale sebenarnya berada di satu kawasan yang belah dalam, belah bawah, okay, underground, dalam lautan. Sebab tu orang biasa tak boleh jumpa Laugh-Tale. Okay, tapi dekat mana? Antara orang yang paling penting dalam cerita One Piece ni adalah orang yang muncul dekat chapter 1 sendiri dan juga chapter 100, iaitu Gol D. Roger. Gol D. Roger. His name is Gol D. Roger, right? Gol ni, apa kata kita tambah A kat dia? Gol, tujuan. Okay. Yang mana mungkin harta tu sendiri dekat dengan Gol D. Roger ni. Okay. Dan kita tahu Gol D. Roger dilahirkan dan dipancung dekat pulau yang bernama Locktown. Okay. Locktown ni betapa ikoniknya pulau ni. Dia dipanggil sebagai the city of endings and beginnings, kalau tak silap aku lah, something like that. Permulaan dan juga pengakhiran. Dekat chapter 1 kita nampak Roger dekat Locktown. Dekat chapter 100 juga kita nampak Roger dekat Locktown. Dekat chapter 1 sebelum Roger mati, sebelum kena pancung, dia tertawa lah sebelum memberitahu dia punya last words kan. Dekat chapter 100 sebelum Luffy mati, dia pun sempat ketawa. Bila cakap pasal ketawa ni, satu lagi chapter yang peminat-peminat One Piece akan ingat adalah chapter 967, yang mana sewaktu Roger Pirate sampai ke Laugh-Tale, apabila mereka melihat harta tersebut, mereka juga terus ketawa. Okay, so Laugh-Tale is a place of laughter, isn't it? Dekat Locktown pun dua karakter penting ni, Luffy dengan Roger, buat benda yang sama. Diorang pun ketawa juga. Jadi teorinya adalah Laugh-Tale berada di bawah Locktown. Locktown. Lock ni apa maksud dia? Kita ada epilogue, kita ada prologue. Log ni maksudnya cerita, tale. Jadi bagi aku ada satu parallel yang sangat cantik, yang mana Locktown sangat dekat dengan Laugh-Tale.
sebelum aku akhiri video ini, aku akan menyebut perkataan terakhir sebelum Roger mati. Sebenarnya ini aku dah pernah cakap dekat video dulu 2 tahun lepas. Tu video Ahara dulu. Dia pakai teori yang dia pakai reference yang sama juga. Sebelum Goldie Roger mati, dia cakap, aku tinggalkan segala-galanya, hartanya dekat situ. I left everything there. Okay? Orang yang tak faham Jepun, dia takkan dapat tangkap benda ni. Tapi dalam bahasa Jepun, Ore no zaihoka hoshikeria kore de yaru. Sagase kono yo no subete wo soko ni oite kita. Okey, soko ni maksudnya there. Kat situ. Roger dekat Laftel ni, Roger dekat Lockdown ni nak kena pancung ni. Harta aku kat situ. Soko ni. Dan satu lagi translation lain for this soko ni is at the bottom, di bawah sana. Jadi sebelum Goldie Roger mati, dia nak cakap yang harta karun One Piece kat bawah tu je, kat bawah Laftel ni. Pandai-pandai lah korang macam ni. Itu saja guys teori hari ni. Harap korang suka. This theory bagi aku is very very interesting. Pole shift theory, yang mana tak ramai YouTuber Malaysia cakap pasal benda ni. YouTuber je pun dah ramai cakap pasal benda ni. Tak ada ramai, yang setakat tengok lah, ada yang dah cakap pasal ni. So itu saja guys. Kalau korang ada apa-apa soalan, komen, pendapat, feedback, boleh komen dekat bawah. Sekarang ni setakat aku shoot video ni, Vibro kita dah nak hit 15,000 subscribers. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang belum subscribe. Tolong subscribe. Okay, and kepada mereka yang berminat nak beli baju Shanks ni, boleh tekan nombor WhatsApp dekat bawah. Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao.